Bismillahirrahmanirrahim. Sambung semula penceritaan kita tentang Bintang 3 PKM, ya. Kita tengok, kita kaji pada mula penubuhan dia sampailah sekarang ni kita nak cerita pasal pemberontakan bersenjata Parti Komunis Malaya yang kedua. Yang pertama dah selesai. Yang pertama tu tahun 1948 sampai 1960. Dia gagal, ya. Kerajaan masa tu, sebelum mereka tu kerajaan British lah, sampai mereka tu kawasan kerajaan yang dipimpin oleh Tunku Zaman berjaya mengekang. UMNO bersama komunis lagu mana? Wallahualam. Pak Long tak boleh cakap. Sebab apa? Macam ni lah. Waalaikumsalam, Zaid. Orang kita Melayu ni kan tak akan menerima fahaman komunis. Jangan kau masukkan dengan politik. Orang politik lain, ya. Orang politik dia pokok dia ya, janji yang penting dia berkuasa, dia tak kisahlah dengan siapa dia nak kawan kan, dengan siapa. Tapi rakyat marhain ni, ya, kita tak menerima, ya. Komunis ni dah terbukti daripada tahun 1920-an sampai ke tahun 1930, penubuhan dia 30 April 1930 sampailah sekarang kita Melayu tak menerima, ya, komunis ataupun pahaman komunis. Kita kena ingat tu. Jadi kalau kita nak kabarkan ada parti-parti Melayu join komunis tu, paling tak rasa lah, ya. Tak ada siapa nak join komunis, kan. Kau tahu nanti bila join komunis, orang-orang yang kaya-kaya ni semua habis kena rampeh dunia kotor tu. Kan. Okey. Jadi kita nampak kan, apabila perjuangan barisan bersenjata gagal daripada tahun 1948 sampai 1960, ya, PKM mengambil keputusan untuk melancarkan satu lagi pemberontakan di Semenanjung Malaya. Semenanjung Malaysia lah, Semenanjung Melayu. Waalaikumsalam, bad doppelganger. Ya. Matlamat dia tetap sama. Ya, untuk menumbangkan kerajaan yang sah. Kalau dulu dia nak menumbangkan British kononnya kan, dia laung-laungkan nak menghalau British daripada tanah Melayu. Okey. Bila dah merdeka, apa pasal tak nak keluar? Tunku Rahman bagi peluang tu berapa bulan? Tunku Rahman bagi peluang 3 bulan kan, bagi peluang. Letak senjata, datang menyerah. Kenapa tak mahu? Jadi di situ kita nampak ketidakikhlasan Parti Komunis Malaya. Dia bukan nak menentang British, tapi dia sendiri nak berkuasa di tanah Melayu ni. Pak kata orang kampung Pak Long lah, kalau Pak kata Wan Pak Long kan, PKM ni kan adalah satu pertubuhan yang tak sadar dia untung. Tahu tak, tak sadar dia untung. Sebab apa? Maknanya ni bukan bermaksud kita nak kata orang perkauman, tidak, ya. Ini kita menceritakan fakta sejarah, ya. Kita tahu Parti Komunis Malaya tu didominasi oleh kaum Cina, ya. Ada orang Melayu masuk tapi tak banyak. Okey. Masa mula-mula tu dia kata nak berjuang nak menentang British. Okey lah. Ramai juga yang simpati, orang setuju kan nak menentang British. Siapa yang tak nak mereka pada British? Dah beratus tahun dah British ngojorkan tanah air kita. Habis dia rompak kan. Penjajah, apa makna penjajah tu? Makna penjajah itu adalah perompak. Habis dia rompak segala harta kekayaan kita. Jadi ada pula pertubuhan yang nak berjuang. Kita adalah sedikit rasa simpati, tapi masalah bila dia mula nak berjuang tu, dia ketopikan orang Melayu. Awal-awal ni dia dah menyakitkan hati orang Melayu. Macam Pauline cakap tu kan. Apa tak kalau kita cakap macam tu, awal-awal lagi setelah Jepun menyerah kalah, okey, MPAJA keluar daripada hutan, okey. Apa dia buat? Habis dia kojornya orang Melayu. Seluruh Semenanjung, ya. Siapa yang bagi dia konon-konon tu nak buat pembersihan lah, konon-konon nak balas dendam kepada orang Melayu yang berkerjasama dengan Jepun.
Lepas tu, okey tak apa. Tapi apa pasal guru agama pun dikojornya? Ya. Guru agama pun dikojorkannya. Okey. Jadi kita Melayu ni kan, bila kau ngojorkan guru agama, mana kau tak hormat ke orang agama Islam? Orang Melayu ni kan, jangan sekali-kali kau cari pasal agama dia. Apa-apa yang berkait tentang agama dia. Sebab Melayu ni Islam. Melayu di tanah Melayu ni Islam. Bila orang Melayu di tanah Melayu ni Islam. Bukan macam kayak tanah seorang tau. Belum tentu di Islam ni. Kan? Tapi kalau Melayu di tanah Melayu ni 99.9% tu Islam. Itu British berita sebelum keluar tu, itu ada isu lah. Okay? Pak Long tak nak sebutkan yang tu. Pak Long nak cerita pasal pasal komunis ni, user. Sebab Pak Long punya live ni pun bertajuk Bintang 3, ya. Nah, ini bukan cerita pasal politik sangat, ya. Kita cerita pasal Bintang 3. Jadi bila dia buat macam tu, dia tak menyakitkan hati orang Melayu, orang Melayu tak nak support. Sampai ke habis lah daripada tahun 48 tu sampai kita nampak macam mana dia orang punya strategi tu kan. Berulang macam roda, dia pusing je. Mula-mula dia kata dia nak berjuang secara sah. Okey, PKM sah. Lepas tu dia mulalah menyebarkan pahaman keminih dia, ya. Penyamaan keminih dia disebarkan. Okey. Lepas tu dia sebarkan perasaan tak puas hati. Lepas tu dia sebarkan lagi perasaan gelisah dan marah kepada kerajaan. Pap gagal, dia balik sulu bersenjata. Sampailah ke tahun 60, dia mana masa waktu tu komunis berada tak paling lemah sekali. Dia dah habis lah lemah. Jadi dia lari ke hutan masa tu, kita nampak masa tu kan, pengganas komunis ni berkumpul di sempadan hutan Tenun. Masa tu tahun 60 tu kekuatan cuma sampai kata 5 orang. Daripada 20,000, 10,000, 12,000 tu habis. Ya. Okey. Jadi bila sampai dekat dia pergi ke sempadan tu, dia berkumpul situ, dia fikirlah strategi apa dia nak buat kan. Dan kita nampak macam sembarang cerita macam mana penglibatan dia kan dalam senario politik di tanah Melayu, ya, selepas merdeka kan, apa yang dia buat, apa yang dia terlibat, kita nampak kan. Sehinggalah kita nampak penglibatan dia dalam konfrontasi, macam mana dia mengasut orang, semua kita nampak di situ, ya. Jadi maknanya kita nampak jelas lah, maknanya perjuangan komunis ni tidak ikhlas. Mula-mula nak hapuskan penjajah, tapi bila dah ada kerajaan yang sah pun dia nak lawan juga. Nampak benar lah tuan-tuan yang dia nak memerintah, tapi dia silapkan nak memerintah ke tanah Melayu. Tanah ni bumi Melayu, orang Melayu takkan timur. Kalau Melayu tak timur satu pahaman tu kan, sampai ke sudah lah takkan dapat lah. Okey, itulah macam boleh cakap lah, ya. Komunis ni pandai. Dia berselindung, okey, di sebalik perkataan nasionalis, demokrasi ataupun demokratik dan sosialis. Itulah, okey. Jadi macam mana pun masa dia tahun 60 tu kan, dia dah plan lah bila masa nak memberontak, dia dah bagi masa tau. Okey. Matlamat dia tetap sama, itu nak menumbang kerajaan yang sah, seterusnya menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu. PKM yakin matlamat dia orang tu akan dapat dicapai menerusi pemberontakan senjata. Dia cukup yakin tau, dia cukup confident pemberontakan senjata tu ada satu ultimate move. Pergerakan gerakan yang mutakhir, yang kata orang ni, yang muktamad, yang boleh menjatuhkan kerajaan. Dia cukup confident. So apa dia confident tu? Dia tengok apa yang berlaku di Indochina. Ya. Tu sebab dia confident, ya. Okey. Jadi PKM mengubah dasar perjuangan dia. Dia kata macam ni, dia ubah masa tu, dia ubah sebut dia nak bergerak, nak memulakan pemberontakan bersenjata yang kedua dah ni, ya. Yang pertama dah gagal 1948 sampai 60 dah gagal, ya. Ni dia dah mulalah. Jadi dia kata macam ni, kita kena ketepikan perjuangan yang berperlembagaan. Maksud itu, dia kata tak boleh, kita kena angkat senjata. Sebab apa dia kena ketepikan perjuangan perlembagaan? Senang. Sebab
Kalau dia minta pun nak menubuhkan Parti Komunis Melaya atau Parti Komunis Malaysia, kerajaan tak akan approve. Jadi konon-konon itu dia cakap, dia alihlah pandangan pengikut dia. Tak guna kita nak berjuang secara perlembagaan. Kita kena berjuang secara bersenjata angkat senjata. Tetapi dia sebenar tu dia cakap macam mana? PKM tak boleh lagi nak berjuang secara perlembagaan. Sebab apa? Sebab tak akan men-approve. Dia pusing cerita kan. Okey. Jadi tahun 67 tu dia keluarkan satu kenyataan tu. Dia melalui Badan Perwakilan UK Beijing kan, dia ada Badan Perwakilan UK Beijing ke Indonesia kan. Ke Indonesia kan sampai Suharto naik kan, Suharto tutup. Jadi tinggal ke Beijing lah. Jadi dia mulakan kenyataan iaitu dia punya Liga Pembebasan Nasional Melaya ke Beijing. Liga Pembebasan Nasional Melaya ke Jakarta dah kena tutup bila Suharto naik selepas konfrontasi kan, selepas Suharto berjaya menangkap pemberontakan sekelompok askar Indonesia yang jaya membunuh beberapa orang jeneral-jeneral dia. Masa tu dah menunjukkan kelemahan Soekarno. Suharto pun take over dan Soekarno pun ditopikan lah. Masa Soeharto naik tu yang dia ketopikan, dia haramkan pertubuhan Liga Pembebasan Nasional Malaysia punya Nasional Melaya punya pejabat. Dia tutup, dia tangkap orang dia. Tapi dia ada ke Beijing masa lagi. Masuk ke Beijing tu, dia pun buat kenyataan lah pada tahun 1967. Apa dia kata? Mulai pada hari ini, dia banyak. Parti telah mengubah dasar. Parti Komunis Melaya telah mengubah dasar. Dia akan menggunakan kekuatan pemberontakan untuk merampas kuasa. Dia cakap tu, dia beritahu ke orang tu. Okey? Dia dah pegang pada dasar menggunakan pemberontakan untuk merampas kuasa. Bukan lagi melalui perlembagaan. Sebab fail. Perlembagaan dia nak buat apa parti pun kan. Kalau dia letak nama Parti Komunis tak akan berjaya. Tapi nanti kita tengoklah dia berselindung di bawah parti-parti yang lain. Sampai sekarang pun dia berselindung. Kalau kau nak tahu, dan kau pun tahu kan, parti yang mana, kalau tak nak sebut. Kau fikir sendiri, kau tahulah kan. Okey. Jadi, dalam tiap segi kan, semua kojor politik, ideologi dan susunan kojor dijalankan oleh parti itu tumpuan kepada satu arah. Apa arah dia? Untuk perjuangan bersenjata. Dia dah keluarkan macam dia punya manifesto lah masa tu. Ke Beijing. Keterangan dasar yang dikeluarkan oleh PKM tu pada bulan Jun 1968 sekali lagi dia keluarkan ni nak menjelaskan dasar dia orang lah. Dia kata dia akan melakukan perjuangan secara keganasan. Dia dah cakap dah. Seperti berikut gitu. Macam mana kan? Dia kata lah, pada masa 20 tahun yang lalu, dia kata PKM ni dapat pelajaran lah, ya. Yang di mana kesalahan dia, kenapa dia gagal dalam perjuangan untuk menegakkan Republik Komunis di Tanah Melayu ni. Dia gagal. Jadi dia mengambil pengajaran daripada pengalaman yang lalu. Jadi dia kata kita kena balik semula secara ortodok. Dia sebenarnya kan dia tak ada idea baru tau. Dia tak ada strategi baru. Balik-balik strategi dia tengok apa yang Mao Zedong pernah buat. Itu yang Palung katakan, pemimpin-pemimpin PKM yang ke Tanah Melayu ni kan, semua tak bijak, tak inovatif. Atau kata orang sekarang ni tak berfikir di luar kotak. Dia tengok apa Parti Komunis Cina boleh buat, kita mesti boleh buat. Dia tengok Indo-Cina boleh buat, kita boleh buat. Apa Mao Zedong boleh buat, kita boleh buat. Apa Ho Chi Minh boleh buat, kita boleh buat. Dia bagi dia macam tu. Jadi dia tak ada benda baru lah pun. Cuma yang ada kenyataan baru. Itu je. Konon-kononnya tu, itu adalah kita buat ni sekarang. Padahal benda yang dia buat itu dia dah buat yang lepas-lepas. Dah gagal. Okey. Jadi dia kata macam mana? Kita mesti ikut cara menggunakan kampung-kampung untuk mengampung bandar-bandar dan merampas kuasa dengan kekerasan senjata. Kalau kita tengok perjuangan
Mao Zedong kan, dia masuk tahun 49 tu kan. Memang macam tu. Dia kuasai kampung-kampung dulu, dapat tu baru serang bandar. Ini pun adalah taktik yang dia buat masa dia lagi hutan, masa darurat 1948 tu. Dia dah cakap dah, kita kuasai kampung-kampung dulu. Itu yang masa tu dia orang berada di pinggir kampung, rancak kan dia orang punya spy-spy dia panggil Min Yun tu kan. Lepas tu AWF Armed Workforce dia orang semua ada di pinggir kampung. Konon-konon tu dia nak menguasai kampung-kampung ni. Dia ni style macam Mao Zedong lah. Kita kuasai petani-petani kampung-kampung ni, keliling kampung ni, bandar tengah-tengah. Lepas tu kita seorang bandar. Tapi tak jalan kat tanah Melayu ni. Sebab apa? Kata orang ni, topografi ataupun keadaan taburan ekonomi dan politik tanah Melayu tak sama dengan Cina. Itu silap dia ingat boleh buat macam tu. Cuba kebayangkan contohlah dia nak kuasai Kuala Lumpur lah masa tu. Apa kampung-kampung ada di keliling Kuala Lumpur tu? Mesti dah kawasan Lembah Kelang kan. Kita tengok orang mesti kata Kajang tu bukan, ada kampung lagi. Maknanya dia nak kena kuasai kampung-kampung keliling Kajang tu, baru tahun Kajang. Lepas tu Kajang dah ready. Lepas tu mesti satu kat Kelang lah. Kampung-kampung keliling Kelang tu dah dapat dikuasai, Kelang dah ready. Ni nak tak Kuala Lumpur lah konon-konon lah ni. Macam tu lah dia nak buat. Tapi tak jadi. Taktik tu tak konon pada tanah Melayu. Tapi dia kata lah, pengalaman telah membuktikan bahawa kuasa politik muncul dari Muncung Senapang. Itu pengalaman dia. Pengalaman siapa? Dia kata pengalaman telah membuktikan kuasa muncul daripada Muncung Senapang, dan tanpa tentera rakyat tidak punya satu apa pun. Dia berkata itu adalah tentera rakyat. Yang dia rujuk tu pengalaman tu, itu adalah pengalaman komunis di China dan juga di Indochina ataupun di Rusia. Bukan pengalaman dia yang silam. Siapa? Kita kena ingat, dia nak melakukan pemberontak ni pemberontak kali kedua. Ya. Sebab dia tahu pada tahun 1948 kan sampai 60 tu kan dia cuba memberontak kan, gagal. Okey. Jadi dia cuba menaikkan semangat dia punya pengikut dia lah, yang 34 orang, 45 orang ada ke sempadan tu kan. Dia kata hanya dengan mengangkat senjata lah, kata, dengan menjalankan peperangan rakyat sajalah kita boleh menggulingkan pemerintah yang kejam. Dia kata pemerintah yang kejam. Kalau perkataan ni masa zaman British dulu, bolehlah kita kabaran kan. Itu pun British tak adalah kejam, bukan kau bunuh orang, tak ada dah. Kau jadi merompak kekayaan negara, kekayaan tanah Melayu. Tu kerja dia. Lepas tu tengguraman yang geng naik, ada ke kejam? Tak ada. Dia bagi peluang untuk kini menyerah diri. Tak nak sombong. Okey. Jadi kata kejam. Jadi dia orang tak ada modal sebenarnya tau. Dia ni sebenarnya nak mencapai cita-cita dia orang sendirilah. Sekumpulan kata orang ni hardcore Kemini ni, Chimpeng and the Gang ni kan, Loitek Chimpeng and the Gang ni kan, untuk merampas kuasa sebenarnya. Dia nak merampas kuasa secara perlembagaan dah tak boleh. Jadi dia tak ada cara lain kerana cara ujung senapang. Jadi dia mengagung-agungkanlah pencapaian Parti Komunis Cina, pimpinan Mao Zedong masa dulu, tahun 49 tu berjaya menghalau Kuomintang. Dan dia juga mengagung-agungkan macam mana Ho Chi Minh kan berjaya mengalahkan Perancis kan. Itulah dia modal dia, senjata. Jadi dia punya kerajaan kejam. Kejam apa? Jadi pada hakikat perbuatan menjalankan perjuangan bersenjata pada masa 20 tahun yang lalu telah mengesahkan bahawa ajaran Mao Zedong dan fahaman yang faham Marx dan Lenin tu kira berjaya lah. Tapi bukan berjaya kat tanah Melayu. Berjaya kat mana? Berjaya kat Indochina dan berjaya dekat tanah besar Cina. Bukan ke tanah Melayu. Jadi inilah panduan pemberontakan orang. Dia nak buat macam tu. Dia nak memberontak. Bak kata orang tua-tua ni kan, kalau kau nak pakai baju tu, ukur dekat badan sendiri dulu. Kalau keanggotaan kau 5 6 batu kan nak berontak apa?
Masa tu pembesaran pasukan keselamatan kita dijalankan dengan giat. Ya? Dah banyak dah. Kau nak membentak macam mana? Okey. Jadi kadang tak realistik tau. Jadi persoalan sekarang ni, boleh ke dia orang buat panduan tentang perjuangan komunis di Indochina dan juga di tanah bahasa Cina tu sebagai contoh, sebagai kata ni blueprint dia orang nak cuba nak menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu ni. Orang bodoh yang orang boleh. Orang yang boleh fikir tahu tak boleh. Jadi kan menerusi pengisytiharan yang dikeluarkan tu serentak pada dalam tahun 2020 macam tu. Itu telah membuat satu ketetapan menerusi perjuangan dengan mengutamakan corak keganasan bersenjata rupanya. Dia dah ketetapan lah. Kita kena buat corak keganasan senjata. Tak boleh. Perlembagaan tak boleh. Sebab apa? Macam cakap tadi, sampai mampu pun kerajaan takkan approve permintaan PKM nak menubuhkan parti. Ya. Jadi apa dia nak buat sekarang ni? Jadi sekarang ni dia mengeluarkan arahan kepada dia punya pergerakan bersatu dia orang, ya. Dia ada dua pergerakan itu yang jadi dia punya kata orang ni filler ataupun macam mana kita panggil, ialah filler lah untuk dia nak bergerak, ya. Sebab dia orang sedang hutan. Kat luar pun dia ada dia punya gerakan bawah tanah dia tu, kita panggil pertubuhan bawah tanah. Apa dia? Dia ada dua. Satu Liga Belia Komunis Melaya, okey. Satu lagi Liga Pembebasan Nasional Melaya. Dia ada dua. Jadi dua ni kan dia suruh perhebatkan katanya kegiatan subversif. Kegiatan subversif itu maknanya mengasut rakyat lah, ya. Untuk menimbulkan rasa ketidakpuashatian rakyat pada kerajaan. Okey. Lepas tu ni suruh perhebatkan kegiatan subversif, betul mengarahkan semua unit-unit gerila dia menyusup balik ke Semenanjung Malaysia. Maknanya kan sekarang ni okey. Dia dah nak ready, konon-konon dia yakin ni. Dia buat dua cara. Satu, buat gerakan subversif, maknanya mujuk orang, pengaruh orang. Lepas tu, mana yang terpengaruh tu, okey, dia bawa masuk hutan, dia buat training dulu, jadi keminihan, jadi bersenjata, lepas tu keluar balik semula, tunggulah. Dan lepas tu, dia dah mengarahkan unit-unit gerila dia menyusup ke negeri Semenanjung. Sebab dia tahu, ini dia nampak, ini dia belajar lah kesilapan dia. Dia tak boleh bergerak secara kumpulan besar. Kalau bergerak secara kumpulan besar, dia orang terdedah pada serangan pada pihak kerajaan. Ya. Sebab apa? Kau ingat senjataan kita lagi advance pada dia orang. Bukan saja tentera darat, kita ada tentera udara. Kalau dia bergerak secara besar kan, bila kerajaan dapat pasti kem-kem dia ada kem mana-mana besar kan, memang kena bomnya. Itu udara, bawah lagi. Jadi dia cakap kita kena bergerak secara unit-unit kecil. Kau dulu pada mana? Kau dulu okey, Pahang kan? Okey. Okey, Pahang saya kata ni contoh lah kan. Arahan okey. Kau bergerak ke Pahang, okey, Pahang saya kata adalah dalam 50 orang, tapi tak boleh guna 50 orang. Kau pecah 10 atau 15 boleh. Kau pergi ke Pahang, kau duduk. Yang ni kat Bontong ke, ni kat Jerantut ke, ni kat Tengoluh ke, ni kat Pakan, itulah. Gerila dia ni. Dia berpecah-pecah. Tak boleh serentak. Okey. Dia suruh pulang ke kawasan-kawasan yang dia pernah duduk dulu. Saya kata kalau Kemini itu dulu daripada Negeri Sembilan kan, ada kat Simpang Puatang, kat Jelobu tu kan, okey, kau pergi balik Jelobu. Tapi tak ada masalah, dalam 10 orang, 15 orang tak ada ramai. Kita pecah-pecah kan, ya. Lepas tu dengan harapan bila balik tu, sebab apa mesti ada orang ni kona lagi kan. Selama maru dia mesti ada lagi kan. Masa tu dah dan mencarikan dengan harapan dapat sokongan lah daripada semula pada rakyat setempat. Tapi dia tak fikir masa tu nak dulu misalnya kata yang simpati dengan dia tu duduk di pinggir hutan, berkebun kan. Sekarang ni dia semua dah dipindah ke kampung baru. Jadi dia nak masuk tu boleh lah, tak adalah macam zaman BRICS, zaman Templar dulu, kaum baru tu dipagar, tak ada dah. Ni sekarang ni kalau tahun 60-an dah tak ada pagar dah. Dah ada moden sikit lah kan. Okay, dia suruh masuk situ.
Jadi macam menurut satu statement daripada Ketua Polis Negara lah, kata saya masa tu Tan Sian ni dia bercerita lah kan, dia kata PKM mempunyai rancangan jangka panjang dia orang. Memang jangka panjang ya. Pertubuhan Komunis Melayu ni mahu melancarkan peperangan rakyat apabila tiba masa sesuai. Dijangka akan berkuasa pada tahun 75. Dia punya aim kan ni berdasarkan pada maklumat daripada OSB lah. Dia punya sasaran ni kan, okey, kita kena mula tahun misalkan start tahun 68. Kita bangkit berontak. Ini sebab apa ni, itu adalah gelombang kedua dia orang punya perjuangan pemberontakan kedua dia kan. Okey, kita aim 75 kita boleh kuasa orang. Confident dia tu, okey. Justru itu menjelang akhir tahun 1969 dan awal tahun 70-an, unit-unit penggempur dia orang kan, tentera pembebasan, sudah dah tukar nama kan, Tentera Pembebasan Nasional Melaya. Tengok, dia gunakan tu. Nasional, Tentera Pembebasan Nasional Melaya kan. Dah mula masuk ke kawasan-kawasan Kat Melayu Utara lah, Kat Kedah, dia dah keluar lah, dia bergerak. Dia pergi ke Kedah, dia pergi ke Kelantan, dia pergi ke Terengganu, dia bergerak ke selatan tu. Jadi pada akhir 1973 dan awal 74, kira-kira ada 52 pasukan Gemini telah berjaya menyusup masuk ke Pahang melalui Cameron Highland. Dia mula masuk lah. Dia menyusup masuk. Sebab kan dia kena bergerak dengan unit-unit kecil kan. Okey. Kadang-kadang umum Barisan Pembebasan Nasional dia orang sepatutnya memberi bantuan logistik. Sebab dia dah dia macam ni. Dia bila dia bergerak tu kan, dia dekat luar tu kan ada kita dia ada barisan, kadang-kadang Barisan Pembebasan Nasional dia orang kan kena bagi bekalan logistik dia orang tu. Tapi banyak sangkut sebab apa? Kita punya SB masa tu, cawangan asli tu memang bertindak dengan cukup cakap dan pantas lah. Segala maklumat tu dia bagi ke polis, dibagi ke askar. Jadi banyaklah penangkapan yang dibuat. Masa tahun 68 69 tu banyak. Itu yang salah satu sebab dia orang ada problem tu, macam maknanya dia orang punya perjuangan itu terencat sikit lah. Dia punya kata orang ni kelancaran. Dia orang tu nak pergi meneruskan perjuangan pemberontakan itu terencat. Sebab apa? Banyak dia mempunyai supporter dekat luar tu telah dapat ditangkap, dah kena pasti. Dan tompek-tompek dia letak makanan ke apa semua dapat kena pasti. Okey. Kan ni kita nak tengok faktor-faktor PKM melancarkan pemberontakan sejata yang kedua. Apa sebab dia? Okey. Kenapa dia berani nak buat melancarkan pemberontakan bersenjata yang kedua? Walaupun dia dah gagal kan pada tahun 60, dia dah gagal kan. Kenapa dia nak buat juga lagi? Okey. PKM buat perkiraan yang teliti apabila membuat keputusan tu nak angkat senjata tu. PKM mengambil keputusan melancarkan semula pemberontakan senjata pada tahun 68. Okey. Setelah 8 tahun dia lay down, dia main ke sempadan kan. Dia nak buat tu atas beberapa sebab lah. Okey. PKM berharap untuk mampas kuasa menerusi Barisan Gerakan Bersatu gagal. Kan Barisan Gerakan Bersatu dia tu, Gerakan Barisan Bersatu dia tu yang kat luar tu kan, yang dia orang kata orang ni yang cuba memujuk rakyat, mengasuh rakyat, gagal. Okey. Kerana tindakan kerajaan banyak menangkaplah dia orang punya dia punya ahli-ahli dia, ya. Kegagalan sebab apa? Kerana masa tu polis memang kata orang ni, terutama ni cawangan khas lah, dengan berjaya memusnahkan rangkaian kekuatan Barisan Bersatu. Barisan Bersatu ni siapa itu Barisan Bersatu? Okey. Barisan Bersatu tu adalah parti-parti ataupun persatuan-persatuan yang telah pengaruh oleh komunis. Dia orang kat luar, dia panggil Barisan Bersatu. Banyaklah macam-macam jenis persatuan yang ada. Okey, dia panggil Barisan Bersatu. Dia orang ni yang komunis harapkan untuk tolong komunis Nautan tu untuk buat rekrutmen, ambil orang. Okey, lepas tu dari segi logistik ke, dari segi bekalan makanan ke, dari segi keuangan, dia orang ni lah. Okey, dia harapkan gerakan
Barisan Bersatu dia untuk tolong dia, okey. Tapi Barisan Bersatu gagal. Kenapa Barisan Bersatu gagal? Sebab telah dipintas oleh kita punya special branch. Okey. Bila dipintas tu, dia orang banyaklah penangkapan berlaku, maka dia rampasan barang makanan, rampasan senjataan kekuatan dapat dibuat oleh polis dan juga askar. F-team samalah. Okey. Jadi gagal. Jadi tak boleh. Dia kata kita tak boleh harapkan Barisan Bersatu. Sebab apa? Rangkaiannya telah dimusnahkan oleh polis dan juga askar. Itu sebab dia kata tak ada pilihan lain, kita kena juga buat pergerakan ataupun secara bersenjata, kena angkat senjata juga. Pergerakan komunis yang diharap konon-kononnya dia orang punya gagasan Barisan Bersatu dia orang kat luar tu nak tolong dia, telah digagalkan oleh polis itu. Ini saya cerita ni tahun 68 ni. Ya, tahun selepas dah merdeka dah ni. Ya, cerita mereka. Jadi sebab apa? Nak membuktikan keberkesanan kita punya cawangan khas dan juga risi askar tentera juga dalam membentera ataupun memintas pergerakan tu. Pertama tu ada, maknanya kegagalan Barisan Bersatu diorang. Itu yang buat diorang nak bangkit memberontak secara secara bersenjata. Kedua, dia orang tak boleh tunggu lama lagi tu. Sebab Malaysia masa tu semakin maju. Ya, Malaysia masa tu semakin maju. Ya. Sekarang ni, kisah bintang 3 saya ni, dah sampai part yang ke-7 tu. Part yang ke-7. Kalau siapa-siapa nak tengok pergi KYT, tengok dekat live share, lepas tu tengok dekat dekat video Pandu upload, daripada part 1 sampai part ke-7 dah ada kat situ. Hari ni part part ke-8 saya akan upload petang sekarang. Yang ini part 9 dah ni. Dah jauh dah. Ya, tu pasal bintang 3 ni saya ikut turutan tau. Tahun ni ikut dia punya time ni tahun sampai tahun ke tahun. Sekarang ni sampai 68. 68 adalah dia nak pemberontakan yang kedua. Kenapa dia nak buat pemberontakan kedua? Sebab pertama, kegagalan Barisan Bersatu dia orang kat luar. Habis kena pintih dia polis cawangan khas, resi askar, polis FRU, polis PDRM dan juga askar Melayu. Faham? Jadi, yang kedua, kenapa dia nak juga buat pemberontakan tu? Dia tak boleh tunggu lama. Sebab apa? Kalau dia tunggu lama, Malaysia masa tu dalam Malaysia kan, sekarang ni dalam proses pembaharuan ataupun nak develop, nak membangunkan ekonomi dia. Jadi orang makin lama makin maju. Jadi dia tak ada tunggu lama. PKM tak dapat menunggu lama lagi suasana yang sesuai, kerana setiap tahun dia orang tengok negara kita makin lama makin maju dan stabil. Kalau makin maju makin stabil, apa alasan dia nak montak? Nampak tak? Kan? Jadi semakin lama kalau dia orang tunggu kan, semakin merugikan dia orang. Maka itulah dia kata jadi kalau makin tunggu makin lama Malaysia makin maju makin stabil, jadi benda ni tak menguntungkan dia orang. Dia dah hilang modal. Dia dah hilang modal, macam mana nak memperjuangkan pasal kemini ni. Ya? Okey, itu yang kedua. Sebab yang tiga pula, sebab dia dah yakin, dia dah berjaya memulihkan kekuatan tentera dia orang. Selama bertahun tu kan, daripada tahun 60 sampai 68 tu kan, 8 tahun tu dia duduk ke sempadan tu, dia cuba memulihkan kekuatan tentera dia orang. Dan dia orang kat Sanun, duduk Sanun, training dan masa sama dia punya Barisan Bersatu dia orang buat propaganda, buat pergerakan subversif untuk mendapatkan ahli-ahli baru. Ni dia ambil sikit maka ahli tu tambahlah kemasukan young blood kata orang ni kan. Darah baru lah. Yang lama-lama dah tua. Kan? Itu yang Cimpeng cakap tu, okey, mana yang tua-tua tu nak menyerah diri, pilih menyerah diri banyak.
Sebab dah tak tayur, dah tua kan. Dia yakin yang dia orang dah berjaya memulihkan kekuatan tentera dia orang ke selatan Thai. Dengan pengambilan alih baru yang kebanyakannya merupakan warga negara Thailand yang bertuan Cina. Yang daripada Tan Melayu ada, tapi lah tak banyak lah. Okey, tak banyak. Sebab kau ingat sonang daripada kau dapat apa ni kader daripada Lumpur ke, daripada Suamban kan, kau nak bawa pergi ke nun, kau sempadan lah, ambil masuk tu. Jadi dia cara lain lagi satu, dia cuba ambil kader-kader daripada selatan Thai, kaum-kaum Cina, ketuan Cina selatan Thai tu. Dia rekrut juga. Okey, itu apa ni perkara ketiga lah yang dia yakin yang benar lah, yang dia orang boleh apa ni, sebab apa dia kata kekuatan ketenteraan dia dah pulih. Okey, lepas tu perkara yang keempat, sebab yang keempat tu dia terpengaruh dengan kejayaan Indochina. Nampak ya, tahun 1968 dia tengok kan perang kat Indochina ni kan, masa tu Vietnam tahu lawan Selatan. Sekarang ni Vietnam Selatan makin lama makin tahu kalah kan, banyak mengalami kekalahan walaupun disokong oleh Amerika kan. Dia nampak lah. Jadi dia percayalah dengan apa ni, kata siapa ni, pemimpin tertinggi komunis di Soviet mengatakan domino teori. Dia kata dia nak menguasai seluruh negara-negara di Asia Tenggara ni. Macam domino teori lah kan, kita main kan, kita apa ni, apa kecil-kecil tu yang masa tu kecil ada marble kecil-kecil kan, itu susun tertolak habis jatuh tu kan. Tu domino teori lah tu. Okey, jadi dia terpengaruh. Jadi sekarang kita nampak ada empat sebab kenapa dia nak melakukan pemberontakan kali kedua. Pertama, kegagalan bersama satu dia orang. Kedua, dia tak boleh tunggu lama-lama. Kalau tunggu lama-lama, Malaysia semakin stabil dan semakin maju, dan dia dah tak ada alasan nak memberontak. Orang dah tak nak sokong dia dah, kan? Ketiga, dia dah yakin konon-kononnya kekuatan dia ke apa, dia orang ke sempadan tu dah kuat, betul kuat, dah boleh berlawan lah kononnya. Dan kompak terpengaruh dengan perkembangan di Indochina. Jadi itu sebab dia menganggap masa dah tiba dan sesuai untuk mulakan persediaan merintis bagi jalan melancarkan peperangan bersenjata. Peningkatan keganasan komunis di negara Asia Tenggara yang telah dirancangkan oleh Beijing menerusi penaklukan secara perlembagaan yang menganjurkan peperangan pembebasan turut mendorong PKM untuk mengangkat senjata sekali lagi. Okey. Samping tu, PKM juga melihat bahawa suasana persekitaran politik antarabangsa. Ini pun salah satu sebab ni, boleh kita katakan sebab kelima lah. Juga suasana politik antarabangsa, ya. Maknanya kalau dia tak bertindak sekarang, tak boleh. Tak menguntungkan ekonomi tak sekarang, bertindak sekarang juga, ya. Sebab dia tengok Singapura sasaran dia kan tanah Melayu, makin maju, dan masa tu kerajaan Malaysia kan dah mula apa kata ni, mengadakan hubungan diplomatik, ya, dengan negara-negara lain kan. Paling dia takut apabila Malaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan Cina. Parahlah dia orang. Jadi terjadilah. Jadi dengan ini kita dia terpaksa juga kita kena buat. Jadi dalam sikap PKM ni kan, dia kita dapat dilihat menerusi perutusan parti dia orang lah masa sambutan ulang tahun yang ke-20. Dia menyatakan lah, dia ada perutusan parti tu masa tu kan. Kalau kau pernah dengar lah suara Melaya, suara apa tu kan, dulu siapa pernah dengar? Pak Long pernah dengar, dapat dengar masa kecil tu. Kalau kita radio kita buka, itu kan ada suara Melaya, suara pembebasan Melaya tu yang dia orang ada radio dia orang tau. Siapa pernah dengar? Bayi-bayi Pak Long ataupun tua Pak Long ada mungkin pernah dengar lah. Masuk kampung kita buka, dia panggil apa, suara rakyat Melaya, apa ada nama radio dia tu. Tu dia punya radio tu. Dari situlah dia buat perutusan tu pada 20 Jun 1968. Dia menyatakan macam mana? Dia kata, suasana antarabangsa ini sangat baik. Sosialis Cina telah menjadi
pusat pemberontakan dunia. Dia nak naik semangat orang lah supaya menyokong Khomeini ni kan. Terutama dia punya Palung bernasib baik, pernah dengar siaran tu. Yalah, dia sebelum lahir lagi. Pernah dengar. Dia buat dalam bahasa Melayu. Kita semua dapat dengar. Adalah beberapa kali pernah dengar dalam tu. Ya. Jadi dia masa kenyataan ulang tahun itu dia katalah, dia kata sekarang ni suasana termasuk sekarang ni Cina dah sosialis Cina dah menjadi pusat pemberontakan dunia. Maknanya segala negara-negara di dunia ni mana yang ada pemberontakan Khomeini kan, semua berkiblat ke Cina ataupun Soviet Union. Dia maknanya dia mendapat bantuan daripada dua negara besar ni. Lepas tu dia kata kemenangan yang besar dicapai oleh rakyat Vietnam dalam peperangan mereka menentang Amerika pun menunjukkan bahawa Khomeini telah berjaya menyelamatkan diorang. Dia kata apa tu? Lepas tu kebanyakan perkembangan hebat perjuangan bersenjata yang dilancarkan oleh penduduk-penduduk Asia yang lain lah. Lepas tu Afrika, Amerika Latin. Memang masa tu tahun 60-an ni memang banyak nama gerila-gerila yang katakan gerila-gerila pahaman komunis banyak di seluruh dunia. Lepas tu krisis ekonomi bagi dia merosot kerana sistem dia bawa oleh penjajah. Itu semua dia punya dakwah dia lah ya. Semua ni menunjukkan bahawa penjajah sedang hampir ke hari terakhir mereka. Ini tahun 68 dia gunakan kata orang isu-isu macam ni tak kena layan dalam Malaysia tau. Itu dah mereka kata orang Malaysia betul ni tahun 68 kan. Kau nak buat apa isu penjajah apa? Dah tak ada dah. Kita dah mereka dan kita konfrontasi kita dengan Indonesia pun dah berakhir. Dan sekarang ni kita dah tambah baik. Soviet Union runtuh pada tahun 1991 baru Darjah 1. Palung pada tahun 1992 dah pergi ke Moskow. Paling ingat gitu. Setahun selepas Soviet Union jatuh, Palung dah pergi Sanun. Atas kerja lah. Palung duduk sana selama 2 tahun. 2 tahun tak, 2 minggu, sorry. Nanti lah cerita lah pengalaman Palung di Sanun ya. Jadi kan konon-konon tu kan berdasar pada faktor di atas tu. Faktor apa? Faktor yang Cina dah jadi champion kepada pemberontakan dunia. Lagi? Faktor apa lagi? Banyak negara-negara telah yang Perang Komunis telah menang, Perang Komunis menang terutama di Indochina. Lepas itu ekonomi merosot, dia katalah dekat Afrika, Amerika Latin dengan semua dah ada gerila-gerila komunis yang berjuang. Jadi bagi dia orang atas sahabat ni semua tu kita pun jangan ketinggalan. Kita kena berjuang, kita kena angkat senjata juga. Macam tu kabarnya. Jadi berdasarkan faktor-faktor macam tadi kan, dia pun mesti akan perang bersenjata di semenanjung Malaysia lah kabarnya. Okey. Apa itu dia kabarnya? Pemberontakan tersebut dimulai dengan menyerang beberapa sasaran. Masa tu berlaku siapa ingat kan? Dia mulakan dengan menyerang pasukan selamatan lah. Dia selalu buat ambush. Dia tengok tahu macam kisah di Gubi ke macam mana kan, kita askar kita tahu kena dengan dia orang tu, tapi kita berjaya semua lah membalas dendam kan. Jadi pada 17 Jun 1968 ya, segerombolan komunis menyerang hendak konvoi-konvoi pasukan keselamatan. Kat mana? Kat Pekan Keruh. Dan berjaya membunuh 7 orang anggota polis. Kau nampak? Dia zalim tu. Naik bulu rumah Palung. Itu dia punya kata orang ni, gerakan yang pertama lah. Ya. Serangan tu dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan kesungguhan dia orang lah. Kesungguhan PKM untuk memulakan pemberontakan senjata. Kira mesej lah ke kerajaan. Dia berani seorang tu. Konvoi pasukan selamatan ni, perusutan itulah. Dia seorang 70 orang bunuh dekat Pekan Keruh tu. Okey. Jadi tu mesej lah, di maknanya dia orang serius nak memontak, dia tak peduli lah katanya. Okey. Namun begitu, dalam melancarkan dia orang terus dia orang dah mulalah merencanakan banyaklah kata orang ni, dia dah plan lah untuk menyerang sampai
yang hubung kait dengan kerajaan, dan juga tentera-tentera dan polis diserang. Dia buat serandap. Dia orang memang style dia orang hit and run. Dia tak akan berani berdepan. Dia tunggu konvoi lalu ke mana, dia serang daripada bukit atas bukit, bam dah habis, pum dia lari. Tu kerja dia. Dia seorang bam pum dia lari. Jadi dia orang yakin lah ya. Dia dengan cara terbaru ni, dia orang akan berjaya lah. Kita nak tahu apa strategi dia orang. Mari kita tengok apa strategi dia orang ya. Setiap peperangan memerlukan strategi kan. Sebagai sebuah pergerakan komunis yang condong ke Beijing, PKM pun ada strategi dia juga. Maksudnya dah condong ke Beijing lah ya. Strategi dia apa? Pertama, konon-konon ni ikut cara Mao Zedong punya perang. Dia kata merasakan strategi perang Mao Zedong mementingkan pemberontak senjata telah diterapkan dalam tanah Melayu ni. Ini cara dia. Kononnya. Namun macam tu pun, pemberontakan senjata ni tak akan berjaya mencapai kejayaan tau, tanpa sokongan daripada barisan bawah tanah dia orang. Dia orang dah siap dah masa tu. Maksud dia nak memberontak tu kan, dia orang punya barisan bawah tanah dia orang tu dah kira aktif, betul aktif. Masa tu kita punya SB, kita punya cawangan khas ni memang sibuk kerja. Warning pada. Dia masuk aktif. Masuk. Dia mempergiatkan propaganda dia orang. Dengan nak dapatkan sokongan orang dan juga nak rekrutmen anggota-anggota baru. Okey. Jadi dia menggunakan serampang 3 mata. Strategi dia orang. Dia tak pandai lah. Adalah sikit strategi dia orang ni. Kalau dulu main langgar, main bulldoze kan, kita gunakan serampang 3 mata. Apa dia cara strategi dia orang? Yang pertama, dia kebanyakan menyemarakkan semula keganasan bersenjata di Malaysia. Menyemarakkan semula keganasan bersenjata di Malaysia tu makna intensify, banyak kali serangan-serangan hendap kepada pasukan keselamatan, kepada kepentingan kerajaan, ya. Dan juga bala-bala polis, kem tentera tak berani benar lah. Tapi kalau pos-pos kecil-kecil tu berani lah. Okey. Satu. Kedua, menyemarakkan lagi gerakan sesar bersih bawah tanah. Ini yang paling kita punya polis kita paling kepala dengan ni lah, dia orang ni. Kalau dia orang yang nak senjata tu kan, macam bulldozer lah, okey. Yang bersenjata ni, dia orang kita pergi hutannya, okey. Tapi yang ni, yang gerakan sesar bersih bawah tanah ni, dia ni aktif ni, mengasuh rakyat. Nasib baik lah yang kita nampak masa tu kan, dia orang punya tu hasutan itu menjurus banyak kepada rakyat Malaysia yang bangsa Cina. Jadi gerakan sesar bersih bawah tanah tu dia intensify kan. Lepas tu dia meneruskan taktik Barisan Bersatu. Walaupun Barisan Bersatu gagal dan telah dipintas, tapi dia orang dia kata teruskan. Sebab apa? Barisan Bersatu ni, macam Abang cakap lah, dia orang ni ada separuh tu dia orang sah dari segi perlembagaan. Macam saya kata lah, Persatuan Bahasa Cina, Bahasa Tionghoa, universiti, okey. Jadi Barisan Bersatu ni sebenarnya susah nak dikena pasti juga. Sebab dia berselindung di sebalik persatuan-persatuan kebudayaan, persatuan-persatuan belia, persatuan-persatuan kurikulum sekolah, politik, dan banyak itu, persatuan-persatuan sekerja. Dan dia Barisan Bersatu ni dengan gerakan sesar bersih bawah tanah ni, dia punya tugas macam ada bertindih jugalah. Sesar bersih ni dia kerja dia memang memang mengasuh rakyat. Contoh misalnya katakan Barisan Bersatu ni, misalnya contoh kelab bahasa Tionghoa di Universiti Melaya ataupun di Nanyang Universiti kan. Itu dia punya Barisan Bersatu. Okey. Anggota sesar bersih masuk dalam tu.
menyampakan ayah dia. Dia work hand in hand. Gerakan Susuan Tanah dengan dengan Bersama Satu ni. Okey. Jadi sebelum pembentangan senjata dicetuskan, kadang-kadang komunis yang dulunya digunakan dalam kegiatan Bersama Satu telah diperintahkan menyembunyikan diri, bergerak di bawah tanah. Mana yang kadang-kadang kan dah confirm lah tu, konon-konon tu dah dibai'ah kan lah. Kan. Dan kalau orang sekarang kata dibai'ah kan. Okey. Kena nyuruk ataupun pergi masuk hutan ataupun apalah, bergerak di bawah tanah lah, kena pandang selindung lah. Sebab apa dia orang ni kena ikut ni SB cari dia orang ni. Okey. Mereka juga dikendaki berusaha membentuk sel-sel di seluruh negara lah, bagi merintis kepulangan penganas-penganas komunis sendiri. Masuk sel-sel apa? Okey. Uni-uni kecil di setiap daerah, setiap kampung tu kan. Sebab apa? Pasukan bersenjata nanti akan datang. Dia kebanyakan ni. Okey. Kadang-kadang dalam komunis yang dalam Bersama Satu ni, kau sekarang ni kau kena lay down dulu, kau pergi tempat lain pula kan, kau buka satu lagi. Saya tak banyak, 2-3 orang cukup. Sebab apa nanti kita nak sebagai kata ni, rangkaian tu nak dibesarkan nanti. Lama buka sikit-sikit, lama saya tu banyaklah rangkaian dia. Jadi senang bila pasukan senjata datang nanti, senang dapatkan bantuan bantuan dari segi makanan ke, dari segi kewangan ke, perubatan ke, pengangkutan ke, sudah senang. Ada suruh get ready tu. Okey. Seluruh negara tu. Siapa nak merintis jalan untuk konon tu jalan kepulangan penganas komunis bersenjata. Antara tugas terpenting mereka ialah menyediakan lubang untuk menyurutkan makanan. Itu tugas dia. Ya. Dia suruh anggota-anggota Bersama Satu dia orang, okey, kadang-kadang ni pergi ke seluruh negara, bentuk sel-sel, ada mana tu uni-uni kecil-kecil kan. Apa tugas dia? Tugas yang paling penting kali itu untuk mengenal pasti mana topik nak suruh barang makanan. Tompek-tompek ni nak menjual makanan, lepas tu satu. Lepas tu membekalkan risikan keselamatan. Dia sebenarnya sama je, dia memainkan peranan yang dulu masuk peringkat pertama Min Yun kan. Min Yun tu kan macam dia punya fisik kan, macam tu lah. Jadi maknanya cari topik-topik letak makanan, mana nak topik letak simpan kan. Kena get ready, simpan. Makanan tu maknanya makanan tahan lama lah, simpan. Simpan nanti kan bila penganas komunis turun ke topik tu, dia dah ada makanan dia. Okey. Lepas tu dia jadi spy juga. Okey. Apa spy tu dia membawakan risikan keselamatan. Ke mana kegiatan-kegiatan tentera yang aktif, ke mana topik yang terdedah. Dia petakan stok pakai makanan dan dia petakan lokasi, memang dah dia buat rangkaian stok simpanan makanan tu, semua tu dia dah tahu. Dah ada, dia dah buat lah. Sebab apa lagi satu, masa tu kalau kita tengok lah kan, masa tu sebab apa dia boleh bergerak agak bebas tu, Kampung Baru kan, Harold Briggs punya plan tu kan dah dimansuhkan. Dah tak ada pagar-pagar dah. Kampung Baru pun dah moden. Nampak tak? Kalau dulu masa Harold Briggs dulu, dia masukkan semua dalam satu tompek tu, Kampung Baru tu ada pagar semua tu kan, dah susah nak bergerak. Sekarang ni tak ada dah. Sekarang ni kampung-kampung baru tu dah moden dah, ya. Jadi dia senang bebas bergerak. Itu salah satu katanya faktor-faktor yang dia dapat buat menubuhkan rangkaian-rangkaian untuk berlubang bawah tanah untuk makanan dia orang. Persiapan nanti, misal kata contoh lah kan, perwujudan Kampung Baru tu untuk kawalan pembekalan makanan ke komunis, betul. Itu masa zaman Harold Briggs. Sekarang ni paling cerita ni tahun 1968. Ini adalah pemberontakan kali kedua. 1968 dah tak ada pagar-pagar tu dah. Dia orang bayangkan Briggs punya tu tahun bila, tahun 50-an. Ini dah 68, dah berapa tahun dah, 80 tahun, 20 tahun dah.
dah 20 tahun tu kampung tu dah maju. Dah moden. Dan apabila tahun 60 tu darurat tamat, takkan masih nak penjara dalam tu kan. Mestilah kita buka semula kan. Dan dah merdeka. Bila dah merdeka, takkan kita nak apply lagi Hero BRICS punya plan. Okay. Jadi itu yang dia orang lagi senang bebas dan nak bergerak lah tu. Okay. Dia pertama tadi tugas dia orang mengenal pasti sel-sel unit yang ditubuhkan oleh kader-kader daripada produk Bersama Bersatu ni kan. Dia orang dia buat kata mengenal pasti tempat-tempat lubang-lubang untuk menyurutkan makanan. Betul, membakar resikkan dan ubat-ubatan. Dah simpan, dah ready lah. Segala penedol ke apa semua dah ada lah, simpan dah ready lah kan. Okay, lepas tu mengumpulkan wang derma. Dia wang derma ni kan, inilah tugas-tugas Barisan Bersatu ni. Sebab apa macam kata Barisan Bersatu ni adalah pertubuhan-pertubuhan yang belakang tu orang-orang dia kemini juga. Jadi buat derma kan, dia buat lah macam pementasan, dia konsert-konsert. Jadi daripada duit dapat tu, itulah dia. Lepas tu kutip derma. Okay, konon-konon kata kutip derma untuk membiayai persatuan kebudayaan tu ini apa-apalah kan. Belia tu ini kan. Tu semua tu. Kutip derma tu kepada apa ya? Depa ya kat Kemni juga. Itu semua kewangan lah. Lepas tu dia menumbuhkan pengkalan base. Mana topik-topik yang dia dah kena pasti ni boleh buat pengkalan. Tapi selalunya dia orang ni kan, pengkalan base yang dia nak kena pasti tu, dia pergi tempat lama juga. Dia tak banyak tempat baru. Itu lagi senang pasukan selamatan itu pintas dia orang. Okey. Kawasan-kawasan tu dia dalam buku macam tu dia kata kawasan-kawasan base itulah pangkalan-pangkalan tu kebanyakannya satu masa dulu pernah menjadi kubu Kuwait dia orang masa darurat pertama dulu. Senanglah kita punya polis pasukan keselamatan pergi pintas dah boleh baca. Sebab apa dia kata arahan daripada PKM pada Cimpeng dia katakan okey, Barisan Bersatu kau punya kader-kader ni mana dah confirm dah bai'ah lah ni kan, kira dah dijazah ni kan, kau kena bertebaran kau seluruh negara buat sel-sel baru. Bila kau dah buat sel-sel baru tu kau kena cari kena pasti tempat macam tempat nak simpan makanan, tempat nak simpan perubatan. Lepas tu kau kena buat risikan. Okey. Lepas tu kau kena buat base. Masalah dia orang buat base ni, dia pergi balik ke tempat lama. Okey. Jadi kesilapan dia orang tu, base yang dikata-kata yang diarahkan tu untuk pangkalan-pangkalan tu, dia pergi ke tempat lama dulu. Mereka juga dikondaki mengindoktrinasi, merekrut, melatih anggota-anggota baru. Ini adalah peranan-peranan anggota-anggota Barisan Bersatu ni. Okey. Bagi PKM tanpa persediaan yang dia beritahu tadi tu, susah nak buat pemetaan senjata. Jadi kena buat itu dulu. Okey. Jadi kita nampak kat sini peranan kader-kader daripada Barisan Bersatu ni. Pertama, cari tempat-tempat suruh makanan. Kedua, risikkan maklumat ya. Ketiga, tempat nak simpanan perubatan. Keempat, kena kutip derma. Kelima, menubuhkan kawasan-kawasan pengkalan baru, tapi dia pergi ke pengkalan lama juga. Lepas tu yang last kali tu, ni yang paling giat dilakukan ni, indoktrinasi ataupun mengasut ataupun menyebarkan dan merekrut anggota-anggota baru. Ya. Setelah segala keperluan itu sedia, pasukan yang pengempur akan diarahkan menyusup masuk ke pengkalan tu. Sebab dia pergi dulu. Kalau dalam askar ni, Ricky pergi dulu. Ataupun macam komando pergi dulu. Kalau macam polis kan, VT 69 ni tu, komando 9 pergi dulu. Macam itulah.
Ini pasukan penggempur ni. Walaupun dia orang tak bersenjata kan, tapi apa yang dia buat itu adalah sangat membantu untuk pemberontakan bersenjata komunis. Tinjau, pasukan tinjau dia tu. Ricky lah tu, orang panggil Ricky tu. Kalau naskah dia panggil Ricky. Dia orang ni lah. Itu yang Tan Sri Gan tadi panggil dia ni sebagai pasukan penggempur. Pada tahun 1975 kan, dianggarkan keanggotaan komunis tu dah naik lah tu sampai dah 2,000 lebih tu lah. Dia naik lah. Itu yang dia dah start lah tu. Okay. Pada mula pemberontakan Rancang, PKM mengirimkan lebih kurang 300 penggempur dia ni. Penggempur ni dia punya ni senjata dia lah ke negeri Semenanjung. Mula-mula tahun 68 tu kan hantar 300. 300 ni bukan sekali 300 jalan tak. Okey, dia bagi-bagi kan lah. Mungkin dalam satu unit tu bisa kata ada 10 orang. Dia tak nak banyak, dia takkan banyaknya. Sikit je. 10 ataupun 20 orang tu. Okey. Pergi. Kau pergi ke Perak. Kau pergi ke Kelantan. Kau pergi ke Terengganu. Kau pergi ke Pahang. Dia ketompai lah 300 dulu mula hantar tu. Okey. Untuk membolehkan pasukan komunis ni menghubungi rakyat supaya menyokong perjuangan tu, pasukan tu menggunakan khidmat anggota Barisan Bawah Tanah dia lah. Macam cakap tadi yang kader-kader dia bawah tanah ni sebagai perantaraan dan untuk hubungan dengan rakyat. Di samping itu anggota-anggota Barisan Bersatu dia orang meneruskan peranan sebagai mengembang dan melaksanakan kerja-kerja subversif. Itu boleh cakap. Dia kata dia kata gunakan serampang 3 mata. Sebenarnya dia kata menyemarakkan semula keganasan senjata, mana tu dia intensify menyerang serangan-serangan hit and run pada anggota keselamatan. Lepas tu gerakan subversif bawah tanah dan meneruskan gerakan Barisan Bersatu. Sebenarnya Barisan Bersatu dia punya serampang 2 mata tu, yang kedua tu gerakan subversif bawah tanah tu, itu semua tu adalah tugas-tugas daripada mereka-mereka yang menganggotai Barisan Bersatu. Sebenarnya bukan serampang 3 mata, 2 mata ya. Tapi dia nak nampak cantik kau balik 3 mata kan. Okey, sebab serampang 3 mata, tak ada 2 orang kan. Itulah dia. Sementara tu PKM kan dengan meneruskan dia tetap walaupun Barisan Bersatu telah banyak dilemahkan sebab penangkapan daripada pihak berkuasaan, tapi dia masih lagi aktif lagi. Dia tak bagi-bagi dia orang. Hari ni kena tangkap seorang, 2 orang ada juru datang. Itu sebab dia banyakkan keanggotaan dia tu di luar ni. Maknanya isu kata keanggotaan tu makin kecil tak ada, makin banyak lagi. Sebab apa? Ni kegiatan-kegiatan subversif dia orang mengasut lagi. Okey. Jadi dia mengarahkan balik semula gerak pasukan Barisan Bersatu dia tu buat kerja lama juga semula. Maksudnya apa? Walaupun dia kata tu titik baru, tak, itu titik lama. Dia suruh mempengaruhi kesatuan sekerja ni, dia suruh pengaruhi. Okey. Lepas itu pertubuhan politik dia suruh masuk. Ini kegiatan subversif dong lah. Lepas tu badan belia pun kena masuk dengan banyak. Lepas tu persatuan-persatuan penuntut di sekolah-sekolah ataupun di universiti pun kena masuk. Sebab apa? Tujuan itu persatuan belia dan penuntut ni lagi kena lagi digalakkan masuk. Sebab apa? Nak menyediakan pemikiran rakyat supaya dapat menyelesaikan diri pada keadaan baru lah, dapat dan boleh menerima komunisme. Okay. Adapun tugas penting Barisan Bersatu dalam konteks perjuangan PKM ni kan adalah mengutamakan kekerasan dan keganasan. Kononnya ini termasuklah gangster-gangster tu. Gangster-gangster yang menggunakan kekerasan, keganasan, perasugut, atau gangster punya kerja. Kebanyakan gangster-gangster masa tu yang ada tu semua ada hubung kait dengan komunis. Semua tu dia adalah orang Barisan Bersatu. Jadi maknanya kalau Barisan Bersatu tu dia ada dekat kesatuan sekerja, dia ada dekat badan politik, dia ada dekat badan belia, pada sekolah ataupun universiti, dan dia ada juga dalam kursi-kursi gelap. Kursi-kursi gelap tu juga ada orang kat situ. Jadi dia orang nak ikut cara PKC, macam mana posisi termain. Dia orang dah kata orang ni
menetapkan cara dengan PKOSO sekarang ni mestilah dengan cara perjuangan, pemberontakan. So apa dia itulah yang dia lawan-lawankan. Bila dia bercerita tentang apa ni, nak naikkan semangat orang dia, apa ni, orang dia kan dia akan ceritalah kisah macam mana Mao Zedong boleh berjaya kan. Macam mana Mao Zedong telah membuktikan revolusi Cina 1949 tu apa ni, komunis dah berjaya. Dia itulah cerita dia balik-balik, dia ulang-ulang tu. Lepas tu taktik dia pun sama juga. Barisan satu dia kena pergi kat sini sama je. Apa taktik yang dia buat pada sebelum konon-kononnya pemberontakan yang kedua ni, sama apa yang dia buat masa pemberontakan pertama dulu. Itu je, tak ada beza. Ya, mana itu menunjukkan macam komunis ni dia nak memerintah, dia tak ada idea lain, tu je dia. Mengasut dan kekerasan. Dan kita nampak sekarang kan macam mana benda tu dah tak laku lah. Kan? Macam mana jatuh hujung komunis kat Rusia. Kita nampak. Tak tahan lama. Sebabnya kalau bagi Pak Long lah, dia orang ni bertindak pertama dengan kekerasan. Walaupun dia kata tujuan dia nak menyamaratakan, tak ada perbezaan kasta, tak ada, hilang. Maknanya semua sama rata, tapi approach tu salah. Dia gunakan kekerasan, lepas tu dia paksa orang, kan? Lepas tu kebudayaan dan agama tu dia cuba nak hilangkan. Susah lah. Sebab apa, manusia ni tak boleh lari pada agama. Tak kira lah bangsa, kecuali etis lah. Etis pun dia agama dia lah. Etis dia tak percaya ke Tuhan kan. Tapi siapa pun tak lari pada agama. Itu dah panutan manusia sejak daripada Azali lagi kan. Tak boleh kata apa orang. Ya? Jadi dalam cerita dia nak menaikkan semangat pengikut dia tu, tak cerita lain. Bila balik cerita Mao Zedong. Agaklah kan, kalau mana yang kebenih yang tua duduk dekat dalam dalam hutan tu kan, alah, tak ada modal lain lagi. Yalah, bila ahli baru datang, dia cerita benda tu semula. Cerita ni juga, aku dah dengar begini dah, masuk tinggi ke kanan dah. Okey. Jadi kita nak tahu dengan peranan dan matlamat, itulah Barisan Bersatu Komunis menjadikan beberapa buah pertubuhan politik, Kesatuan Sukarjo, peruntut-peruntut ni sebagai sasaran untuk diresapi. Memang dah kena pastilah untuk dipengaruhi. Ya? Ini Barisan Bersatu Sukarjo lah. Barisan Bersatu ni lebih kepada perang saraf. Macam Barisan Pengumpul dia komunis tu, Barisan Pembebasan Rakyat Melayu tu kan, itu bersenjata kan, dia punya apa tu. Tapi yang Barisan Bersatu ni, dia ni lebih kepada perang saraf, rekrutmen. Dia nak pengaruhi lah. Dia orang ni lah sebenarnya dia menyebarkan fahaman komunis, tapi secara halus. Dia dah tahu dah, nak menyebarkan faham komunis secara terang-terangan tak boleh, secara direct tak boleh lah. Masa tu tahun 68 tu orang pun dah berfikiran kritis, ya. Tak boleh. Jadi kena jauh sikit. Okey. Jadi kita nampak kalau kita nak tengok kejayaan Barisan Bersatu ni banyak jugalah. Ya, itu bagi dia kejayaan dia lah. Walaupun kejayaan tu sebenarnya tu dah dapat dipintih oleh kita punya kerajaan. Ya, tapi bagi dia ni dia nak ceritakan pasal kejayaan Barisan Bersatu dia. Pertama, telah berjaya masuk kepada parti-parti yang dari radikal di tanah Melayu ni. Komunis telah menyebarkan propaganda dengan mengasuh rakyat supaya memberontak kerana demokrasi Malaysia kononnya adalah satu perkara yang palsu. Dia kebaca demokrasi yang dibawa oleh kerajaan sekarang, masa tu di bawah pimpinan Tengku Rahman tu adalah palsu. Apa palsu dia tu? Tu tak tahu dia macam mana kan. Betul? Barisan Komunis juga berjaya mewujudkan pengaruh pada Kesatuan Sukarjo. Dia berjaya juga. Sehingga mencetuskan kegelisahan buruh, mogok di kilang-kilang, perusahaan pembinaan kilang pembinaan, sektor peladangan dan sektor pertanian. Sehingga benda tu boleh bawa kesan buruk lah. Ini taktik yang sama juga yang dilakukan masa dia di stage pertama dulu tahun 48-60 tu. Jadi senanglah kita punya
apa ni, pegawai polis ataupun apa ni, kita punya SB gitu, cawangan khas gitu, atau risikan gitu untuk cari dia orang. Dia cara itu je. Okey, sekarang ni kita nak tahu kat mana dia berada. Dia kata kita nak tahu di mana Barisan Bersatu berada. Okey, kita tengok parti politik. Mula-mula kita buat parti pembangkang dulu. Parti pembangkang dulu kan. Siapa dia? Berapa banyak parti pembangkang? Kita tengok dulu kan. Ada yang parti pembangkang yang berlawan kanan, maksud tu yang macam, ialah macam PAS maksud tu kan. Dia tak ada lah kepentingan dia kan. Jadi dia takkan masuk situ. Dan dia orang tak boleh masuk situ, tak lepas situ lah. Akan ditolak. Jadi mana lagi parti yang senang masuk? Itu dah nampak boleh kena parti buruh, parti rakyat Melayu, dan adalah parti-parti lain kan. Tu kalau tak nak sebut lah, kalau tengok sendiri lah. Jadi senang sikit lah kerja-kerja SB ni, cawangan khas ni untuk nak mantau dia, nak mengesan dia orang. Tak ke mana pergi dia kat situ je, macam tu lah. Dia tak ada taktik baru, maksud dia tak ada. Tiba-tiba mana dia pergi, kat mana dia bergerak ni. Dokek parti politik tak ada. Dokek Kesatuan Sekerja tak ada. Tak mana dah. Sebab itu lubuk dia orang. Lubuk dia orang untuk menyabarkan menyabarkan pahaman kami ni ataupun melakukan kegiatan subversif dia orang dekat situ je. Parti-parti yang radikal, okey, parti politik pembangkang radikal, okey, Kesatuan Sekerja, beliau Persatuan Persatuan beliau, apa lagi, student universiti ataupun sekolah menengah. Jadi masa tu kita punya SB banyaklah situ. Jadi Barisan Komunis ni, Barisan Bersatu Komunis telah berjaya bagi dia mewujudkan pengaruh. Jadi beberapa kesatuan pun telah pengaruhi dia orang. Tapi kerajaan berjaya lah bertindak lah kan. Kerajaan buat macam mana tu? Mana persatuan-persatuan yang dah disyaki, dipengaruhi oleh apa ni kan, nanti bila renew tak renew kau punya persatuan tu. Dan kalau ada persatuan-persatuan baru nak dibuat, memang tahu kena check siapa orang dia, siapa anggota penaja dia orang siapa, nak tengok background siapa, kena check masa tu. Susah. Mana Persatuan Sekerja yang apa dia kadang-kadang dia tak sedar tu dia orang ni telah dipengaruhi oleh anarki komunis. Itu tu. Dan dia orang pandai, dia orang tak ada macam dulu, macam masuk ni pada pengamatan Palung mungkin salah lah. Masuk 1988 tu, dia orang masuk kan, dia orang projek image dia orang supaya dia orang berkuasa. Dia pegang Persatuan Sekerja tu, dia apa semua lah, mana jawatan-jawatan penting semua dia orang. Tapi mungkin yang masa yang kali kedua ni dia tak. Dia slow sikit, dia tak nak nampak kesangan. Sebab kalau dia naik sekejap dia kena tangkap DSB. Dia slow. Dia masuk jadi ahli biasa dulu sikit dia apa ni. Dia main kalau dia nak pengaruh pun yang bawah. Dia tak ada nak turun naik ke atas. Okey. Jadi sebab dia telah berjaya meresap masuk kepada kawasan-kawasan Kesatuan Sekerja kan. Macam dia berjaya mencetuskan mogok-mogok ya. Di kilang-kilang perusahaan pembinaan sektor perdagangan, dan juga banyak lagi lah Kesatuan Sekerja lain kan. Benda ni menjejaskan ekonomi. Keadaan ni masuk kerajaan membatalkan pendaftaran 4 buah Kesatuan Sekerja yang telah dipengaruhi komunis. Dia dah kena pasti, okey, Kesatuan Sekerja ni telah dipengaruhi komunis, batalkan dia punya pendaftaran dia. Habislah. Kesatuan Sekerja tu? Kesatuan Sekerja Pekerja Selangor. Kesatuan Sekerja Pembinaan Selangor. Dia cek dia orang ni telah dipengaruhi oleh komunis. Kerajaan batalkan pendaftaran dia orang. Itu satu. Lepas tu Kesatuan Sekerja Pekerja-pekerja Ladang Melayu Bersatu. Pekerja-pekerja ladang ni pun kan, dia tengok, okey, dibatalkan.
Lepas tu Kesatuan Pekerja-Kerja Perusahaan Nanas. Perusahaan Nanas tu nun ke Johor lah tu. Pun dia dah nampak dia pengenal pasti dibatalkan pendaftaran. Jadi kalau batal pendaftaran terbubar lah. Lepas tu nak buat Kesatuan Sekerja baru bukan senang. Memang dia tapi habis-habis dia kerajaan. Dia orang punya kata orang ni ahli-ahli semua tu kena tapi dia kena check DSB, ya. Okey. Betul lah masalah yang dia orang dia orang alami lah, ya. Walaupun berjaya masuk Meresap tapi kena pangkah. Masuk Meresap masih kena pangkah. Jadi mana aja Kesatuan Sekerja ada buat masalah dengan majikan kan? Siap. Sebenarnya mana saja Kesatuan Sekerja, SB dah ada dalam tu. Dah ada. Tengah tengok parti siapa dia. Jadi pendirian Kesatuan Sekerja yang pro komunis ni kan mencerminkan dasar bersatu yang sehaluan dengan perjuangan PKM Makassar tu lah. Sebab Kesatuan Sekerja dah mula buat mogok kan. Bantahan. Ni lah memang PKM nak macam tu berlaku. Tu yang disuruhkan bersama satu suruh buat. Okey. Tapi satu lagi yang taktik yang piket tu kan. Taktik yang dia orang suruh buat tu konon-kononnya tu mula daripada desa-desa tu susah sikit lah. Dia punya tu Pak Long Heran tu macam dia orang punya plan tu kan. Kita kuasai desa-desa dulu, kampung-kampung dulu, lepas tu begitu pergi ke bandar. Dia nak ikut exactly macam mana Mauzitoh punya style. Bila sebut desa-desa tu bukan semua kampung nak sokong dia orang kan. Kampung-kampung ni banyak orang Melayu. Jadi macam nak sokong dia orang. Mana kampung-kampung baru Cina tu mungkin dah dia boleh dapat. Tapi di kampung-kampung Melayu ni banyak. Jadi boleh ke dia orang nak apa ni kan? Jadi kadang-kadang dia orang tu sebab dengan kejayaan Mao Zedong, taktik dia tu kan menguasai desa-desa dulu, lepas tu baru serang bandar. Berjaya bagi dia mungkin bagi dia di Malaysia ni pun dia pun boleh buat macam tu juga, boleh berjaya juga. Tak boleh. Tapi apa pun dia tetaplah meneruskan dia dia punya Barisan Bersatu tetap meneruskan usaha-usaha lah, terutamanya untuk menawan nanti orang Melayu. Ya. Yang amat sukar. Ini masalah dia orang tu nak menawan nanti orang Melayu lah. Dia nak macam mana kan? Kau dah buat taik ke orang Melayu, takkan nak sokong lagi. Sampai tu langkah-langkah tegas propaganda balasan yang diambil oleh kerajaan itu menjadi penghalang besar bagi komunis. Maknanya apa saja tindakan kerajaan ambil itu menghalang lah. Dia kira macam ni tau. Gerakan bersatu dia tu kan sebut tak kena tau. Buat ni kantoi, buat sini kantoi, buat ni kantoi. Nampak tak keberkesanan ya kita ataupun expert ni kita punya SB ni. Kau buat apa kantoi? Kau buat apa kantoi? Tak lama lah mesti kantoi. Dalam masa itu juga barisan Bersatu Komunis ni berjaya meresap masuk ke beberapa sekolah. Sekolah menengah Cina dan juga Persatuan Mahasiswa di Tanah Melayu ni dan juga di Singapura. Dia berjaya masuk lah. Percubaan untuk mengaruhi penuntut seperti mana yang pernah dia orang lakukan tahun 1930-an dulu lah, dia cuba macam tu juga. Komunis menganggap penuntut ni sebagai bakal pemberontak. Yalah, yang paling senang nak dipujuk, nak dipengaruhi orang muda, kan? Mereka-mereka yang masih mencari masih mencari lagi identiti diri. Orang remaja lah, masih lagi anak-anak remaja ni. Ini yang senang dipengaruhi. Sebab dia tak tahu kisah silam. Macam kita, macam Pak Long ni, macam yang dah dewasa ni kan, kita tahu kisah silam kita. Kita tahu macam mana buruk baiknya komunis. Kan? Kita tahu apa yang komunis dah buat kat kita. Itu sebab Pak Long ceritakan, buat cerita ni supaya anak-anak muda tahu apa yang telah dilakukan oleh komunis. Ya. Jadi kan, dia masuklah tu, dia masuk sekolah-sekolah, universiti semua kan. Dia cuba mempengaruhi penuntut dengan menggunakan kecenderungan mereka terhadap sukan. Dia tengok
Dia pandai tu. Okey, sukan dan kegiatan luar darjah. Dia masuk dia tengok. Kayak mana orang boleh nak berkumpul nanti? Sukan. Jadi dia create lah sukan kelab-kelab sukan ataupun kegiatan kurikulum luar darjah. Misal kata macam geng-geng yalah macam-macam lah kegiatan luar ni kan. Geng jalan kaki ke, geng basikal ke, macam tu lah contoh lah kan. Contoh ya. Jadi setelah penuntut tu berjaya dipengaruhi, mereka ni kemudian akan dilibatkan dalam kerja-kerja buat tanah. Underground ni. Ni semua kerja bersama-satu. Berjaya tidak tu kan, tapi bagi balon tak berjaya juga. Sebab memang sentiasa dipantau dia kita punya SB, ya. Adalah kejayaan terbesar lah bagi dia orang tu, kejayaan terbesar dia orang lah. Kali ini dengan kemampuan kadang-kadang dia orang meresapi masuk kepada beberapa buah pertubuhan penuntut di universiti, terutama di Universiti Nanyang, Singapura, melalui Persatuan Mahasiswa Tengah. Universiti Melaya benar juga. Masa tu. Ya. Jadi masa tu dia hati lah mana je Persatuan Tionghoa ni, dia pun mula masuk. Dan Persatuan Tionghoa ni pun dipantau juga oleh SB. Lepas tu macam mana cara pula dia nak menarik minat orang Melayu? Dia orang tak ada masalah nak menarik minat kaum Cina. Kaum Melayu ni masalah. Ya. Sekejap dah 1,5 jam dah pun live ya. Uish. Untuk menarik minat orang Melayu kan, PKM menggunakan strategi menyampaikan dakwah bahawa ajaran Islam dan komunis mempunyai cita-cita yang sama. Kepala ayah tu, iaitu membebaskan Melaya daripada cengkaman penjajah, kononnya masih kekal dengan tegaknya sebuah kerajaan reaksioner. Konon-konon tu dia kebanyakan kerajaan Pemerintahan Tengku tu kerajaan boneka British lah ya. Jadi dia kebanyakan komunis dengan Islam ni sama je kata. Cita-cita kita sama. Apa cita-cita kita tu? Nak membebaskan tanah Melayu ni daripada cengkaman penjajah dan juga boneka-boneka penjajah dia banyak. Ya. Dan sebab apa dia kata? Kerajaan sekarang ni tunduk pada pemuda-pemuda asing. Yalah masa tu kan walaupun kita dah merdeka masa tu kan, peladangan, pelombongan tu, duit tu pergi ke mana? Semua pergi ke luar kan. Sam Dabi, Guthrie, apa boleh? Ada Peninsula, Boston. Orang banyak tu kan. Semua tu lada-lada tu duit tu semua pergi lagi sanun. Lagi keluar. Dan dia orang ada buat satu dokumen tau. Dokumen yang bertajuk Islam dan Revolusi. Antara lain dokumen tu menyatakan macam mana tau. Dia kata kerajaan perikatan ni, mengikut kerajaan perikatan ni kebanyakan, garisan perbezaan di antara musuh Islam dan sahabat Islam ialah sama. Ada seorang itu menentang atau menyokong komunis. Kerana mengikut kata mereka, komunis tidak beragama. Komunis menentang agama. Memang itu yang kita selalu laungkan, komunis menolak agama, menentang agama kan. Okey. Dari kitab manakah atau hadis manakah yang mereka baca yang pahaman komunis tu menentang menjadi musuh Islam? Dia main dalil lah tu. Kau bahkan kan kita kan memang kita laungkan komunis tu menentang agama Islam. Menentang agama lah, bagi dia agama ni adalah macam penyakit rakyat lah ya. Kebudayaan tu penyakit rakyat. Tapi agama ni dia kata orang Islam dia kata dimomokkan bahawa komunis itu menentang agama. Jadi dia suruh buktikan. Kayak mana? Dia cuba buktikan lah. Tapi tak jalan. Orang bukan begitu. Orang fikir apa yang kau dah buat dekat masa silam tu, apa yang kau dah buat dah. Menunjukkan ketidakikhlasan kau untuk hidup bersama. Lepas pun juga kalah, kau pergi bunuh ramai orang Melayu apa? Ni apa kau bang kata? Banyak-banyak perkara yang Melayu takkan lupa ni je. Tapi banyak orang sekarang dah lupa. Orang sekarang dah lupa lah, banyak dah lupa lah. Tapi kalau bayi-bayi Pak Long ni kan, umur 50 kata dia kan tak pernah lupa tu. Cerita-cerita tu masih bermain di minda kita. Sebab ada cerita dia abah kita, dia atuk kita macam mana keganasan komunis masa tu. Tak payahlah kau banggan komunis tu anti agama, tak payah. Cukup apa yang dah dilakukan nenek moyang kita dah cukup dah untuk kita menolak komunis.
Dia tak ada ikhlas dah. Jadi samping tu PKM berharaplah untuk menimbulkan suatu keadaan revolusi yang bermula melalui kegiatan bawah tanah. Bersama satu memudah dan bersama satu bagi memudahkan pelancaran pemberontakan terakhir di seluruh Semenanjung. Dia harap jugalah, dia harap bersama satu tetap intensify dan punya subversif, dia punya daya tu. Sebab apa ni kali ni kata konon-konon ni do and die lah. Yang kali kedua ni. Suasana revolusi itu dicetus dengan cara melakukan kekerasan oleh pertubuhan bawah tanah Komunis, mewujudkan ketidakstabilan dari bidang politik ataupun ekonomi. Ini Bersama Satu juga lah, ya. Dia masuk ke parti politik, dia masuk ke Kesatuan Sekerja tu, itu lebih lah, ya. Dengan tindakan melalui Bersama Satu tu, PKM berharap dapat melemahkan kedudukan kerajaan. Justru kepercayaan rakyat kepada kerajaan pun akan lenyap. Jadi dia siap sedia lah ni. Dah bersiap sedia nak nak memperhebatkan pemberontakan senjata. Kalau masa tu kita tengok tahun 68 tu kan, memang banyaklah serangan-serangan dak dilakukan, ya. Tapi macam mana pun satu peristiwa berlaku masa tahun 69 yang menggoncangkan negara kita lah, iaitu 13 Mei. Jadi 13 Mei ni adakah dia orang terlibat ke tidak? Tu nanti kita tengok. Ya. Kita tengok nanti sama ada dia orang terlibat atau tidak, ya. Kita Pak Long sekarang ni, Pak Long nak buat 1.5 jam aja, tak nak lama-lama buat live ni, ya. Sebab Pak Long nak load video Pak Long ni, nak masukkan dekat tempat satu lagi. Nanti kita cerita. Banyak orang mengatakan 13 Mei ni didalangi oleh Komunis. Tapi yang best tu ada pendapat tu kan, Tunku Rahman kata benda ni didalangi oleh Komunis. Tapi kan Tun Dr. Ismail kata tak. Panjang juga belum pasal dia kata tak pula kan. Nantilah dia tengok terkaji nanti. Dan Pak Long pun ada bahasan nak cerita pasal yang laporan kerajaan tentang 13 Mei ni kan, nanti tengoklah. Jadi itulah nampak, ya. Ini yang paling cerita ni adalah tentang kebangkitan kali kedua, pemberontakan kali kedua. Adakah dia berjaya tidak? Memang tak berjaya pun. Tapi apa yang dia buat tu kita nampak PKM ni kehilangan modal, kehabisan modal. Dia recycle dia balik. Dia punya strategi tu dia recycle dia balik. Macam mana berjaya kan? Dia balik-balik modal dia. Kalau Mao Zedong boleh buat, kita boleh buat. Kalau Ho Chi Minh boleh buat, kita boleh buat. Itu je modal dia. Tak mau dah kan? Itulah, nanti kita sambung lagi, ya. Kita tengok kisah 13 Mei dan kita sambung lagi tentang perjuangan dia tu. Ya. Itulah Pak Long harap mana yang masuk-masuk ni kan, janganlah tanya balik semula benda Pak Long dah cerita. Kan? Nak patah balik susah lah. Tu Pak Long cakap tu, kalau nak tengok apa yang Pak Long dah cerita sebelum ni, kau pergi dekat YouTube tu. Kau tengok bagian live tu. Ada Pak Long dah download tu, dan ada juga yang dekat video Pak Long tu. Okey lah kawan-kawan. Pak Long cakap terima kasih semua. Dan mana yang follow Pak Long. Okey. Sekian, terima kasih Pak Long nak bergerak.